Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Samad Al-Palimbani bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahu babir rahmatillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah adadama fi ilmillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Sairus Salikin. Moga-moga dengan pengajian ini menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, dengan keyakinan itulah Allah mengizinkan kita untuk dimasukkan ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Surah Ali Imran ayat 18. Artinya, naik saksi Allah Ta'ala bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia, dan begitu pula naik saksi malaikat dan orang yang mempunyai ilmu. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, maka tilik olehmu akan ayat ini betapa memulai Allah Ta'ala saksi akan ketuhanan itu dengan dirinya,
dan mengiringkan ia dengan malaikatnya akan saksi yang kedua, dan mengiringkan ia dengan orang yang mempunyai ilmu akan saksi yang ketiga, bahawasanya tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Ta'ala, dan memadalah dengan yang tersebut di dalam ayat ini akan kemuliaan ilmu itu dan kelebihannya dan kebesarannya. Baik, kita sambung lagi, masih lagi berada di dalam tajuk ataupun bab berkenaan dengan fadlil ilmi, yakni kelebihan ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu agama. Jadi kelebihan menuntut akan ilmu agama. Jadi Syekh kita ni, Syekh Abdul Samad ni, dia susunkan dalam kitab ni akan dalil-dalil, bukti-bukti yang nak menunjukkan bahawa di mana pentingnya bahawa ataupun kelebihan dari sudut menuntut ilmu itu. Jadi dia kata, dan setengah daripadanya firman Allah. Dia dalam banyak-banyak dalil ni, dalil yang paling tinggi sekali firman Allah lah, ayat Quran. Kemudian barulah turun kepada hadis. Jadi dalam firman Allah, Allah ada sebut dalam surah Ali Imran, Allah kata, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Artinya syahidallah. Syahidah tu maknanya naik saksi. Naik saksi akan Allah Ta'ala, annahu, bahawa sesungguhnya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia tu Allah. Wal malaikah, dan begitu pula lah makna kata malaikat pun naik saksi. Wa ulul ilmi, dan jugalah kepada bagi orang yang mempusakai atau mempunyai akan ilmu. Jadi kata Imam Al-Ghazali pula berdasarkan ayat ni, dan kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam salah satu kitabnya, iaitu kitab Ihya Ulumuddin, dia kata, maka tilik olehmu akan ayat ni. Maksudnya perhatikan kamu akan ayat ni. Apa yang Allah nak maksudkan dalam ayat ni? Betapa memulai Allah Ta'ala saksi akan ketuhanan itu dengan dirinya. Tama-tama sekali Allah kata Allah sendiri naik saksi bahawa memang tak ada Tuhan melainkan dia. Allah mengesahkan. Nah, Allah sendiri yang naik saksi. Kemudian dia kata, dan mengiringkan ia dengan malaikat akan saksi yang kedua. Lepas Allah naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan dia, disusuli naik saksi itu oleh para malaikat. Nak ceritanya ni darjat kedudukan, kan? Paling tinggi Allah lah. Kemudian malaikat juga mengesahkan bahawa naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, dan dan mengiringkan ia dengan orang yang mempunyai ilmu. Kemudian yang ketiga, wa ulul ilmi, dan diiringi pula yang naik saksi itu adalah dari kalangan mereka orang yang berilmu. Jadi maknanya Allah sendiri naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan dia. Kemudian malaikat naik saksi. Kemudian barulah bahagian orang-orang yang menuntut ilmu, dia naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi di sini ayat ni nak menunjukkan kedudukan orang yang menuntut ilmu. Kedudukan dia bawah sikit daripada malaikat, maknanya tinggi berbanding dengan orang yang bukan daripada menuntut ilmu. Tak ada langsung dalam ayat ni kalau orang yang tak menuntut ilmu. Ada pun orang menuntut ilmu masuklah wa ulul ilmi. Bak kata guru kami, guru kita lah, Tok Guru Siddiq dia kata kalau kita tak ada jawatan tinggi pun, tapi kalau kita jadi ahli pun hebat dah. Kan macam contoh kita kerja satu company besar. Company yang memang hebatnya company dunia punya. Kata contoh macam company Microsoft, Bill Gates tu. Nah, kita kerja dengan syarikat dia, tapi tak ada jawatan apa pun. Mungkin kadang-kadang katalah contoh ni contoh ajalah. Kita kerja kat syarikat tu, kerja sebagai tukang mop lantai je contoh. Tapi walaupun tukang mop lantai,
Company tu company besar. Maknanya company Microsoft. Kalau orang tanya pun sedap gak sembang. Tanya kerja mana? Kerja tu company paling besar, Bill Gates-nya, Microsoft. Nah, orang tanya dah kerja bahagian apa? Manager? Tak, tukang mop je. Nah, walaupun tukang mop tapi company tu besar. Nak banding dengan tukang mop company kecil. Tukang mop mana? Tukang mop ni sekolah. Contoh. Kan? Walaupun kalau ikut pada segi jawatan tu samalah, dia tukang mop juga dua-dua. Tapi sebab dia ni tukang mop, walaupun dia tukang mop tapi duduk company besar, maka taraf dia lain. Walaupun dari segi kedudukan jawatan tu nampak sama, tapi taraf dia lain. Nak? Samalah juga kalau orang dia mengaji, menuntut ilmu, dua-dua, yang A pun menuntut ilmu juga, yang B menuntut ilmu juga. Tapi yang A ni menuntut ilmu agama, yang B ni menuntut ilmu dunia. Sama-sama dikira pelajar. Kalau masuk kolej sama-sama mahasiswa. Tapi yang ni menuntut ilmu agama, company besar. Yang ni menuntut ilmu dunia, company kecil. Nah, walaupun nampak tarafnya bunyinya tu sebagai pelajar menuntut ilmu, memang nampak sama. Tapi bila yang dituntutnya tu ilmu agama, darjat dia lain dah. Darjat dia tak sama dengan orang yang menuntut ilmu dunia. Ada? Darjat dia lain. Walaupun mungkin di dunia ni tak dipandang sangat, tapi di sisi Allah, tengok pada ayat ni lah, cukup jadi dalil. Allah letakkan persaksian itu Allah, lepas Allah malaikat, pas malaikat orang yang menuntut ilmu agama. Mana ada disebut yang lain lagi? Tak ada masuk dalam tu. Nah, maknanya satu kemuliaan dan satu pangkat yang tinggi bagi orang yang menuntut akan ilmu agama Allah. Jadi buat apa kita rasa rugi? Tak ada masalah rugi. Dia begini, ghalibnya kata ulama, barang yang mahal di dunia murah di akhirat. Begitu. Barang yang dipandang murah di dunia mahal di akhirat. Jadi kita renung. Contohlah, saya ambil contoh. Barang yang mahal di dunia, apa dia barang mahal di dunia? Kereta Mercedes mahal, bukan main. BMW mahal. Kan? Kereta mewah-mewah, sport car. Rupanya kereta ni lagi sikit pintu lagi mahal. Kenapa? 4 pintu tak mahal lagi, 2 pintu mahal. Naklah mahal lagi, pintu pun tak ada. Betul, saya jumpa dah. Dia tengok dekat internet tu, dia tak ada pintu, tak boleh buka. Dia kena masuk kot langkah macam tu. Tak ada buka-buka pintu. Tu lagi mahal. Itu tak ada nak boleh beli-beli kat kedai ni, kena tempah. Tu mak kata canggih. Nak lagi power. Walaupun mahal di dunia, orang pandang jalan tu semua orang pakat pandang. Memang mahal dunia, tapi bawa pergi akhirat tengok, ada nilai tak? Tak ada nilai apa. Boleh bawa pergi akhirat? Tak ada. Tu kata ulama, mahal dunia, murah akhirat. Tapi barang dekat dunia dia jadi murah. Dunia ni dia murah. Apa murah dunia? Ilmu agama. Contoh ni, kita buat majlis ilmu agama je ni, berapa kerat boleh datang? Tak ada 1 sen pun kena bayar. Free. Murah tu. Bukan cakap murah tu, memang free tu. Tak ada kaunter buka kat depan tu, siapa nak masuk kena beli tiket tu. Nah, kalau kita tengok wayang, apa nama, GAC apa benda tu, nak masuk kena bayar tiket. Nah, walaupun dah tahu dah cerita dia merepek. Ini cerita Quran, cerita betul. Cuma orang tak nak masuk. Tu cerita merepek, cerita bohong. Berebut nak masuk, beratur. Kan? Ataupun kita katalah kita buat expo, bahagian apa, jualan-jualan, mega sale lah, apalah, diskaun apa, tengok penuh orang, parking sampai tak muat. Siap kena ada rela jaga parking, jaga jalan, kan? Sebab apa? Sebab bila di dunia dia murah macam ni murah lah. Mana ada orang nak sangat, tapi dia mahal di akhirat. Akhirat so baru tahu berapakah nilai kita duduk menuntut ilmu dalam masjid malam ni. Baru tahu. Kan? Waktu tu pakat menyesal. Semua menyesal. Yang dah mengaji pun menyesal. Apatah lagi yang tak mengaji langsung. Yang dah mengaji pun menyesal. Apa dia menyesal? Dia kata, aku pergi kuliah hari tu sekali je, sebulan hari tu.
Lain tuan itu aku sibuk sangat sampai tak dan nak pergi kuliah. Menyesal. Padahal pergi juga dia. Nampak? Yang kerap pergi pun menyesal juga. Menyesal apa? Kuliah sak sangat sejam. Kalau aku tahulah macam ni punya bayaran Allah nak bayar hari akhirat esok, aku suruh ustaz tu kuliah sampai pagi subuh. Nampak? Nak ceritanya ganjaran yang kita akan dapat. Tapi tak nampak lagi lah. Bila tak nampak, dia memerlukan kepercayaan. Kalau percaya, dia akan buat. Tak percaya, dia tak buat. Sebab apa? Sebab barang tak nampak. Betul tak? Macam kata kita kerja dengan satu company, bos tu kata gaji ni yang kamu kerja dengan aku ni, aku akan bayar 5 juta sebulan. Wih, banyak bos. Memanglah. Tapi tunggu. Nak 80 tahun hang kerja sini baru aku bayar gaji tu lamsam semua. Tapi masa kerja aku tak bayar lagi. Tunggu sampai habis. Pencen sok baru aku bayar semua sekali. Orang nak kerja tak? Kalau dia percaya company tu, dia kerja lah. Kalau dia tak percaya, malah aku sembang 5 juta. Nak lagi aku pencen apa pun tak dapat. Sama lah macam ni. Allah uji kita itu lah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak uji kamu siapa yang sungguh-sungguh, yang yakin, percaya pada aku. Allah boleh nak buktikan. Bila kita buat baik je, terus Allah bayar cash. Allah boleh buat. Tak ada masalah bagi Allah. Kita datang masjid, semayang jemaah, kuliah apa ni, Allah nak bagi terus ganjaran. Keluar-keluar ni dapat macam-macam kat luar tu. Kan? Dapat duit, dapat rumah, dapat kemewahan. Allah boleh lambat kan. Tapi sengaja Allah tangguhkan benda tu. Sebab apa Allah tangguh? Allah nak uji keimanan kita. Keimanan tu bahasa Arab, bahasa Melayu kepercayaan. Kamu percaya tak kat aku? Apa aku cakap ni percaya tak? Kalau orang tu percaya, dia buat sungguh. Itu bukti dia percaya. Kalau dia tak percaya, dia malah buat atau tak buat terus. Itu tanda dia tak percaya atau kurang percaya. Tapi itu istilah Melayu, percaya-percaya. Sekarang kita cuba tukar perkataan percaya tu pada perkataan iman. Kalau orang tu percaya sungguh pada Allah, maknanya dia iman sungguh dengan Allah. Maknanya iman dia sempurna. Alhamdulillah. Iman dia kuat. Kalau dia tak berapa nak percaya, maknanya dia pun tak berapa nak beriman. Maknanya imannya masalah. Imannya longgar. Kalau tak percaya terus, maknanya tak beriman terus. Itu dia soal itulah namanya iman. Itulah soal iman. Bukan semata-mata sebut di bibir aku percaya dengan Allah, tapi bahagian tindakan tak ada pun. Sebab pembuktian apa yang dikata dibuktikan dengan perbuatan. Barulah jelas apa yang dikata tu. Saya akan ikut awak, dia kata. Dia cakap mulut. Buktinya saya akan ikut awak. Bila kita jalan, dia ikut belakang. Tu bukti. Barulah benar apa yang dikata dengan perbuatannya. Barulah orang kata cakap serupa bikin. Tu baru orang panggil cakap serupa bikin. Tapi kalau dia kata saya akan ikut awak, tapi bila kita berjalan tengok dia tak ikut, dia duduk belakang tu juga. Yang inilah orang kata cakap tak serupa bikin. Maksud macam ni, dia kata saya percaya pada Allah, saya percaya pada Rasulullah. Bila percaya, makna apa Allah kata, kita mestilah ra'i sungguh-sungguh. Allah kata ni dapat pahala ni siapa mengaji ni, kita buat sungguh-sungguh sebab nama percaya. Tapi bila Allah kata siapa yang mengaji aku bagi ganjaran gini, kita buat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kita buat lebih kurang. Itu tanda dia tak percaya. Kalau percaya lain, percaya ni buat sungguh. Jadi tak percaya. Jadi takut bila tak percaya, takut iman kita ada masalah. Kalau iman kita ada masalah, macam mana kita nak balik bertemu Allah? Kan? Mati ni makin dekat. Lagi naik nombor umur kita, lagi sikitlah bekalan oksigen kita. Kita kena kira gitu. Jangan tengok angka makin banyak, makna power lagi lah. Tak, lagi naik angka
lagi turunlah nyawa kita ni nak dekat kepada kematian. Bab kata ulama, mati ni antara celik dengan lelap. Celik dengan buka mata dengan tutup mata. Kan? Bila buka mata lagi berapa saat nak tutup mata. Bila tutup mata lagi berapa saat nak buka mata. Jadi antara dua tu mati mencelah. Mati masuk kat tengah-tengah. Kan? Dalam duk buka tak sempat nak kelik, pok, Allah ambil nyawa, mati. Dalam pejam mata nak buka mata, belum sempat buka, pok, Allah ambil nyawa, mati. Bila sampai ajal. Jadi kalau kita mati, kemudian iman kita tak sempurna atau iman kita rosak, bayangkanlah nak jawab macam mana depan Allah Ta'ala nanti. Kan? Sebab kita ni semua benda akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah katanya, kalau betul mu percaya kat aku, kenapa aku cakap gini mu tak buat? Kan tak? Macam seorang ayah dengan anak lah, lebih kurang. Ayah dia pesan gini-gini pada anak dia. Tiba anak dia lain, anak dia buat lain. Mesti ayah dia akan tanya, kalau hang betul taat aku sebagai seorang ayah, kalau hang betul sayang aku sebagai seorang ayah, kenapa hang tak buat apa aku cakap? Aku cakap A, kenapa hang buat B? Tu. Kan? Anak nak jawab macam mana? Tu. Tapi tak apa, ayah dengan anak tak apa, boleh tahan kira lagi, sama-sama makhluk. Ni dengan Tuhan. Allah kata, aku kata A, kenapa hang buat B? Nak jawab macam mana? Aku suruh pun hang tak ikut, lepas tu hang nak masuk syurga, aku kena ikut. Aku suruh, hang tak nak buat. Tiba-tiba hang minta nak masuk syurga, aku kena ikut apa hang cakap. Mana layak gitu? Kalau macam itulah sikap kita, manakan layak untuk mendapat syurga Allah. Yang ni kita takut. Yang ni yang disebut dalam ayat ni tadi, bahawa pentingnya menuntut ilmu, dan ilmu itu tujuannya untuk kita amal supaya kita ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memanglah manusia atas muka bumi ni yang jadi jahat, jadi seleweng, jadi rasuah, jadi macam-macam hal lah, jadi korup, jadi ambil bahagian orang, hak orang, macam-macam hal. Semua nak pentingkan duit ringgit, nak kaya cepat, nak itu, nak ini. Semua yang jadi macam-macam ni kes apa? Kes sebab berebut dunia. Tu je punca dia. Tu je kunci dia. Sebab tu Nabi kata, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Punca manusia jadi jahat atas muka bumi ni sebab cinta dunia. Yang ramai-ramai pergi berebut sana, berebut sini, berebut sana, berebut sini, sampai tikam adik-beradik pun bergaduh. Kes apa? Kes dunia. Berebut tanah saka, kan tak? Berebut harta, berebut ini, tu semua berebut dunia. Kenapa jadi sangat nak berebut dunia ni? Sebab dia makrifah dunia. Dia kenal dunia, tapi dia tak kenal yang cipta dunia. Dunia ni memang hebat, sungguh dunia memang hebat. Nabi pun kata dunia ni hebat. Dunia dalam hadis Nabi kata dunia ni menghijau, Nabi kata, dan manis. Maksud Nabi dunia ni sedap, memang sonok. Tapi kita kalau orang yang beriman, kalau orang yang berilmu, orang yang mengaji, kalau dunia ni indah, cantik, sedap, bayangkan yang cipta dunia macam mana? Kalau dunia pun dah sedap dah, yang cipta dunia mesti jauh lebih sedap. Kalau dunia tu hebat dah, yang cipta dunia jauh lagi lebih hebat. Jadi kalau orang yang kenal dunia ni hebat, maka dia nak cari yang lebih hebat, yakni yang cipta dunia. Barulah orang cakap apa, dia tak pandang dunia ni, barulah dia pandang yang cipta dunia. Sebab dia nampak bahawa itu yang hebat. Ada macam kita katalah kita berkawan dengan satu dreba, dreba sultan, dreba agung. Orang tu kerjanya bawa agung, dreba. Kita kawan dengan dia, oh sonok dah kita. Nak post dalam Facebook,
Nak orang yang diri sebelah aku dalam gambar ni driver agung ni. Oh, kita sonok sangat kata driver agung. Aku member dengan dia driver agung. Driver agung pun kita rasa hebat dah. Padahal kalau dapat kawan dengan agung macam dia baru dapat kawan dengan driver agung, dia tak kenal agung. Dia baru kenal driver agung je. Tu pun dia rasa puas sangat dah. Tiba-tiba katalah dia dapat berkawan dengan agung. Driver agung dia pandang tak? Tak pandang dah. Kawan dengan agung. Gini, nah, orang kenal dunia tapi tak kenal yang cipta dunia. Dia sonok sangatlah dengan dunia ni. Oh, hebat dah dia rasa dengan dunia ni. Tapi bila dia kenal yang cipta dunia, dunia ni tenggelam dah pada dia. Tak pandang dah. Itu yang dibahasakan dalam kitab tasawuf, fana. Orang yang fana. Orang yang sudah tenggelam akan nikmat-nikmat dunia ni, tenggelam dalam hati dia. Kerana dia nampak nikmat yang lebih besar daripada itu adalah nikmat mengenal Allah. Dia tak rasa dah nikmat dunia tu sedap. Kata guru kami, dunia ni sedap. Tapi bila kita jumpa yang lagi sedap, maka yang sedap mula-mula tu dah tak jadi sedap. Macam kita pergi kedai makan lah. Kita makan nasi kerabu contoh. Kan? Kita makan nasi tu kita rasa sedap sangat dah kerabu dia. Oh, sedapnya, sedap, puji habis cerita kat orang. Tiba-tiba ada member kita, dia datang. Oh, hang minat nasi kerabu. Kata, memang minat sungguh. Ni, aku nak cerita kat hang. Ada satu kedai ni, yang ni lagi sedap, dia kata. Aku makan dah, memang aku tak jumpa lagi kedai lain yang sedap macam ni. Ya ke? Kawan tu pun bawa pergi kedai, satu lagi, kedai lain. Makan-makan dia kata, ni bau kerabu sebenar, dia kata. Nampak? Padahal sebelum tu dia puji kerabu yang dulu tu. Tapi bila dia jumpa kedai yang lagi sedap, tenggelam dah yang lama tu. Tiba-tiba dia boleh kata yang lama dah tak sedap. Padahal dulu puji sangat yang lama. Nah, dia kata tak sedap dah. Ni baru sebenar sedap, dia kata. Gitu gak? Semua kita ni suka gak muzik, betul tak? Lagu. Tak payah kata tuan-tuan, saya pun suka lagu. Lagi-lagi zaman saya dulu rock kapak. Kan? Kenal kita Eka Matra. Kenapa? Apa lagi? BPR, Bumi Putera Rockers. Oh, suka tak lagu tu, layan karaoke jamban. Nampak? Kan? Tapi bila kita kenal sedapnya Quran, kenal sedapnya qasidah, tenggelam sedap muzik yang dulu rock kapak tu. Jadi tak minat dah pula. Dulu tu minat sangat tu. Oh, jiwang sungguh dulu. Kan? Tapi bila dah kenal qasidah, kenal bacaan alunan ayat Quran yang merdu, Allah, tenggelam habis yang lain. Sebab apa? Sebab bila bertemu yang lebih lazat, yang lebih sedap. Yang ni lah tugas kita di atas dunia ni. Kita kena dapatkan, carikan kelazatan akhirat. Bila dapat jumpa kelazatan akhirat, barulah akan tenggelam kelazatan dunia. Selagi mana kita tak jumpa kelazatan akhirat, maka kita akan karam ataupun sibuk dengan kelazatan dunia. Yang itulah yang tak habis-habis, sibuk pergi cari duit, adapun cari pahala tak ada. Jadi rugi. Kan? Mati esok nak bawa balik apa? Kalau duit tu boleh bawa balik tak apa juga. Ni tak boleh. Ada. Jadi berpada-padalah, bukan suruh tinggal dunia terus, tapi ambillah dunia untuk sekadar kehidupan yang sementara. Maknanya janganlah kita kumpul dunia ni macam nak hidup tu 2 juta tahun. Macam nak hidup sampai tak mati-mati. Jadi kita pun tahu kita semua akan mati. Jadi berpada-pada bahagian cari dunia tu sudahlah. Orang kata boleh buat makan, boleh buat minum, ada rumah tempat tinggal, boleh teduh, hujan tak kena basah, panas tak kena matahari. Nampak? Jadi tak ada lah bahagian orang kata apa, sampai tak ingat pada akhirat. Sebenarnya kalau ikut kita ni dah taraf kaya dah antara kita semua ni. Sebab apa? Sebab apa saya kata kaya? Kenderaan dah ada, kereta dah ada, bini dah ada, keluarga dah ada, anak dah ada. Apa lagi tak ada? Kerja pun ada, makan pun cukup. Tak cukup macam mana badan sihat semua. Minum cukup, semua cukup. Dah apa lagi kita mau? Tapi sebab ketamakan dan kerakusan duniawi dalam hati ni, gelora nafsu yang meronta-ronta, meminta-minta,
lebih daripada dunia. Tu yang akhirnya taraf sampai nak jadi mewah. Kereta satu cukup dah untuk kita seorang nak pergi kedai, nak pergi masjid apa semua. Tak puas hati nak 5 biji. Supaya nak tunjuk pada orang, hebatnya dia. Banyak kereta dia. Nak bahagian tu je sebenarnya. Kan? Jadi kita renung. Sedangkan di luar sana ramai lagi saudara se-Islam kita yang tak payah kata kereta, rumah pun tak ada. Jadi macam mana kita? Allah akan tanya kita. Kadang-kadang bukan orang lain, adik-beradik dia sendiri. Dia bolehlah hidup sedap sikit, jawatan hebat. Adik dia payah, adik dia meniaga gitu je. Kereta tak ada, apa tak ada, rumah pun sewa. Duit kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dah kita bahagian abang kenapa tak tolong adik kita sendiri kan? Kita jawab macam ni, dulu zaman sekolah dia ngalah mengaji, tu yang jadi macam tu. Saya rajin sikit, tu yang boleh hebat macam ni. Tak apa. Jawab, simpan jawapan tu, tak apa, tak masalah. Simpan jawapan tu, tunggu kiamat esok, jawab macam tu depan Allah. Nak tengok nak kena apa. Allah akan tanya. Kan? Tu. Jadi bila kita fikir benda-benda macam ni, barulah orang cakap menimbulkan kesedaran. Inilah yang dipanggil sebagai tazkiyatun nafs, mencuci hati. Benda ni tak ada dalam drama TV. Benda ni tak ada dalam warta berita, tak ada. Benda ni nak ambilnya dalam majlis ilmu, kuliah agama. Barulah hati kita akan tersentuh, barulah hati kita akan orang cakap apa, tercuci, bersih. Barulah mendidik hati menjadi baik. Sebab tu orang yang lagi kuat mengaji, insya-Allah kalau niatnya ikhlas, maka kesan dari pengajian dia tu akan membentuk dirinya yang sempurna. Walaupun hatinya keras macam batu. Tak percaya pergi tengok batu di sungai. Batu tu keras, tapi bila setiap hari dialir air atasnya, lama-lama batu yang bentuknya berpetak-petak jadi bulat bujur. Tengok batu-batu sungai, semua bulat-bulat bujur. Sebab apa? Kesan dibentuk oleh air yang lembut. Padahal air tu lembut je, batu keras, tapi sebab kesannya istiqamah, dialir sentiasa, lama-lama bulat batu. Banding dengan batu kat darat ni, tengok batu tajam-tajam, ketul-ketul, mana ada bulat. Begitu jugalah. Walaupun hati kita mungkin keras macam batu, tapi kalau hari-hari kita dengar kuliah, majlis ilmu, nak selalu dengar majlis ilmu, itulah umpama air yang mengalir. Dia lembut je, tapi bila dia sentuh hati kita, lama-lama hati kita akan jadi bulat macam batu tu. Bila batu bulat cantik tak? Cantiklah. Tu yang jadi mahal. Orang kata nak batu sungai mahal. Memang. Sebab dia lawa. Begitu juga hati orang yang cantik mahal, harga dia. Akhlak dia mahal sebab dia jadi cantik. Perangai dia jadi elok. Itu maksud dia. Baik. Dan jadi makna katanya, dan memadalah dengan yang tersebut di dalam ayat ini akan kemuliaan ilmu itu dan kelebihannya dan kebesarannya. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa mulianya orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang menuntut ilmu dan kebesarannya. Dan demikian lagi dalil yang menunjukkan akan kelebihan ilmu itu beberapa hadis Nabi SAW. Kemudian Syekh setelah dia senaraikan dalil-dalil daripada firman Allah, ayat Quran, kemudian dia bawakan datang pula dalil-dalil daripada hadis Nabi SAW. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, dan iaitulah dia bawakan salah satu daripada hadis Nabi yang berbunyi al-ulama'u warathatul anbiya'i. Al-ulama'u warathatul anbiya'i. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Hibban. Hadis ni riwayatnya Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Hibban. Jadi artinya al-ulama'u maknanya para ulama. Al-ulama ni jamak, makna banyak. Orang alim yang ramai, alim. Kalau seorang je dipanggil alim. Alim tu maknanya seorang yang berilmu. Tapi kalau ulama maknanya ramai. Orang ni ilmu, orang ni berilmu, orang ni berilmu, maknanya ramai. Itu ulama. Cuma kat tempat kita ni, ulama tu kita panggil seorang sebab dia ilmunya banyak sangat.
alim sungguh, maka kita panggil dia ulama. Tak ada masalah. Cuma dari segi bahasa yang sebenar, ulama tu bukan seorang. Ulama tu maknanya ramai, orang-orang alim. Tu maksud ulama. Jadi dia kata al-ulama'u, maknanya orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Warasatu, yakni mempusakai al-anbiya'i, akan anbiya. Anbiya tu pun jamak bagi perkataan nabi. Kalau seorang je, seorang nabi, panggil nabi lah. Kalau nabi beramai nabi, maka namanya al-anbiya. Jadi ulama warasatul anbiya, artinya orang-orang yang berilmu itu mewarisi akan nabi-nabi semua. Tu maksud dia. Apa maksud ulama mewarisi nabi? Maksud mewarisi sini bukan mewarisi harta, bukan warisi dunia. Kerana meninggal atau wafatnya nabi-nabi itu bukan meninggalkan harta, bukan meninggalkan dunia, tapi yang ditinggalkan pada umatnya iaitu ilmu. Jadi yang mewarisi ilmu tu iaitu alim ulama. Nabi-nabi tinggalkan ilmu, maka ulama lah yang ambil ilmu tu kemudian bawa turun sampai kepada kita hari ini. Hari ni kita boleh dirikan masjid ni, kita boleh pakai kopiah atas kepala, kita boleh semayang, kita boleh buat ibadat, semua ni hasil daripada sumbangan siapa? Kalau bukan ulama dulu-dulu. Turun temurun mengajar umat dengan tak ada gaji, tak ada apa dulu. Sekarang ni masjid bagi sagu hati. Ulama dulu mana ada sagu, tak ada, hati pun tak ada. Nak ceritanya tak ada apa-apa, tapi sebab mencari akhirat. Sebab tu ulama dulu-dulu karang kitab berapa ringgit je harga. Tengok kitab-kitab pondok, kitab-kitab lama, kitab-kitab turas. Kitab nipis-nipis je. Tengok kat kedai, pergi tengok kedai ikhwan, bau RM3, RM4, RM5. Itu pun harga tu bukan dia dapat untung. Tak, harga tu nak bayar mesin cetak je, nak bayar ink, mesin yang cetak tu. Padahal ulama tu tak ada apa, anak dia, keturunan dia pun tak dapat royalty apa, tak ada. Yang dia nak ialah pahala daripada Allah. Dalam zaman dulu, zaman sekarang boleh tahan kira, pakai type komputer kalau nak tulis buku. Ada pula lagi canggih, kita cakap gini je, dia ada satu mesin, dia akan rekod suara kita, dia transfer suara ni kepada perkataan. Jadi kita tak payah nak type, kita cakap dia keluar ayat. Lagi canggih, lagi senang. Zaman dulu nak karang kitab ni pakai tinta pen tu, tulis dengan tangan, dakwat tulis. Dengan zaman tu elektrik tak ada, pakai lilin gitu je, tulis satu-satu huruf tulis. Sehingga terhasillah kitab yang macam kita ada hari ni, tebal-tebal begini. Ni agak-agak lah Imam Ghazali karang kitab macam ni, setebal macam ni, makan berapa tahun nak siap? Makan berapa tahun nak siap? Sampai ke kita buat lebih kurang. Kita tak beli. Apa nak beli? Ada manfaat apa beli kitab? Baik beli surat khabar. Sudah. Boleh tengok saham dalam tu. Boleh tengok siapa menang Perdana Menteri. Tak habis-habis bahagian dunia kita. Bahagian akhirat apa? Kitab tak sampai harga macam kereta kita kat luar. Tak sampai. Nak banding dengan harga kunci kereta kita pun tak sampai lagi. Tapi kita tak boleh beli dah. Tak payah buat pinjaman nak beli kitab. Pergi bank, saya nak buat loan. Bank tanya, okey nak buat loan nak beli apa? Nak beli kitab. Tak ada, pelik. Tak ada. Nak menunjukkan murahnya. Tu sekali lagi saya kata macam awal kuliah ni. Kitab ni harga dia murah, tapi ingat, mahal di akhirat. Murah dunia, akhirat so tengoklah harga dia berapa. Baru masing-masing nak pakat bicari ilmu lah, nak apalah. Baru nak tanya di padang mahsyar tu, bukan ada kuliah ke? Tak, kuliah apa? Mana ada dah kuliah. Kiamat dah kan, tak ada kuliah dah. Baru tegih nak cari kuliah, nak cari kitab agama, baru nak cari ilmu, tak ada apa dah. Kan? Masa ni biarlah jadi pelik. Sebab tu Nabi kata Islam akan kembali ganjil. Maka jadilah kamu dari kalangan mereka yang ganjil. Apa maksud Nabi? Macam ni,
Orang lain duk kumpul harta dunia, kita duk kumpul kitab agama. Ganjil tak? Pelik tak? Lepas tu apa benda ni? Orang kumpul kereta, kumpul motor, hobi. Hang hobi kumpul kitab agama. Bukan hobi tu. Orang pelikih kita. Orang pandang pelik lah. Orang kata malam-malam ni lepak rumah lah. Tak pun lepak kedai kopi lah. Bos sedap sembang. Lepak masjid. Apa barang ni kata. Pelik tak? Ganjil. Ni geng ganjil lah. Geng pelik. Geng yang tak larut dengan kesibukan dunia, trend orang terkini sekarang. Kita tak terlarut dengan situ. Bak kata Tok Guru, tengok macam kenapa ikan boleh jadi masin? Ikan kita makan ikan masin tu, macam mana boleh jadi masin? Sedangkan ikan tu masa dia hidup, dia duduk dalam laut masin. Laut tu masin, tapi dagingnya tak jadi masin. Kan? Tapi bila ikan tu mati, bawa naik ke darat, rendam dengan garam, jadi masin ikan. Sebab apa? Sebab apa dia tak jadi masin, duduk dalam laut masin? Sebab ikan tu hidup. Begitu juga kata ulama, orang yang hatinya hidup, walau duduk dalam tempat yang tak elok, bila hati dia hidup, dia takkan terlarut dengan benda yang tak elok tu. Masin tu tak memberi kesan kepada ikan tu, sebab ikan tu hidup. Tapi bila ikan tu mati je, tak payah bubur banyak lah, bos sikit garam pun melekat dah masin dia. Begitu juga bila hati seseorang tu mati, bos sikit je barang maksiat, melekat terus. Jadi kita kena pastikan bahawa lagi-lagi kita hidup di pertengahan di tempat yang rancak dengan kehidupan duniawi apa semua. Kita ni kira ni okey lagi lah duduk sini. Orang duduk Kuala Lumpur, Damansara apa semua. Keliling ni semua ujian belaka. Kalau tak betul-betul jaga hati ni, habis. Saya dulu sebelum PKP ni ada kuliah di Sunway, apartment Mentari Court Kondo, Mentari Court Sunway. Sunway faham lah, Sunway siapa pernah sampai sana tahu lah. Pusat urut saja bersepah-sepah pusat urut. Tulis luar pusat urut, dalam tak tahu urut benda. Ngarut-ngarut situ, pak-pak kelab malam lambat-lambat. Bila saya nak pergi kuliah situ, dia apartment. Yang duduk dekat bahagian apartment tu, dia ramai foreigner, orang luar, orang asing. Negro ada macam-macam, Kemboja lah, apalah. Jadi macam-macam gaya, macam-macam pakaian. Jenuh tunduk kepala nak berjalan. Skirt pendek-pendek, selamba itu jalan empat mata. Depan tengah-tengah apartment si ada kolam renang. Melompat-lompat dalam kolam renang. Kan? Kita kalau tak kuat hati tu, salah. Ingat niat nak pergi surau lah kali pergi kolam. Nampak? Jangan buat main. Saya kata kat mereka, oi tuan-tuan duduk sini memang kuat betul iman kata. Mantap-mantap iman orang sini. Oi bukan senang kan? Dengan macam-macam gaya, dengan macam-macam kerenah. Dengan mendedah aurat sana, aurat sini. Kalau tak boleh betul jaga-jaga hati ni, habis. Kan? Macam-macam. Lepas tu payah. Jadi tak nak bagi terkesan dengan barang keliling. Macam nak buat? Macam ikan tadi. Hidupkan hati kita. Bila hati kita hidup, kita takkan terkesan dengan barang-barang maksiat yang ada di sekeliling kita, insya-Allah. Allah jaga kita, Allah lindung kita. Tapi kalau hati ni mati, habislah. Bos sikit je lah, ikut dah. Kan? Tu yang boleh sonok nak pergi tikam nombor ekor tu. Padahal dia Melayu, Islam, tikam nombor ekor. Sebab apa jadi tikam nombor ekor? Sebab hati mati. Hati dah mati. Orang kata pi lah, orang kata haram, judi ni kan haram ni. Masuk neraka. Biar pi lah masuk neraka. Lah ni biar menang dulu kata. Tak ada rasa benda sebab mati. Kata tok guru kami, dia buat contoh. Ada satu orang tu, kawan dia kot. Kan? Dia cerita kawan tu jatuh motor. Lepas tu macam mana agaknya handle motor ke body motor tu tersentak atas, terlekat atas tangan dia. Jadi naik ni lah, macam darah beku. Jadi topok situ. Jadi dia tanya kawan-kawan macam mana nak buat. Kawan-kawan kata nasihatkan, ambil batu tungku tu, tuam, panaskan ke api, lepas tu tuam. Nanti lama-lama darah yang beku tu pecah lah, dia kata. Kawan dia kata. Baik lah. Di balik rumah dia buat Tapi dia ni jenis balok liat. Tahu balok liat? Maknanya pemalas.
Jadi dia suruh bini dipanaskan. Jah pergi panas lah batu. Nak ni kawan kata tuam ni, nanti elok tangan ni. Tak apa, bini pergi panas. Lepas dah panas siap apa semua, bini pun bagi. Bini rajin sikit, bini bagi batu. Dia kata tak apa, letak je atas tangan ni. Orang suruh tuam, dia letak terus. Malah sangat. Kawan kata tuam ni maksudnya letak angkat. Tak, dia letak je terus. Pemalas. Nampak? Dia letak je tu. Lepas tu tidur pula tu. Tidur. Tiba-tiba dia bau hangit. Macam bau daging masak. Dia tanya bini, Jah. Dia pun jaga dia tidur. Jah, hang masak apa kat dapur ni bau hangit ni? Bini kata, mana ada masak apa bang? Tak ada masak apa. Lepas tu bau hangit. Rupa-rupanya daging dia hangit. Dia tak terasa sakit sebab daging dia mati. Sampai hangit daging dia tak sedar. Dia tak terasa sakit sebab daging dia mati. Begitulah kata Tok Guru, orang yang hati dia mati, kita ceramah pilah, tepuk meja terbalik cawan pun tak heran sikit pun. Orang kata neraka ni, api ni, marak ni, nak mampu kita kalau masuk dalam tu. Tak ada apa dia. Dia buat senyap, dia buat relax kita. Tak terkesan lah sebab hati sudah mati. Jadi tuan-tuan, jangan sampai hati kita mati. Kalau hati mati ni, nak sihat apa pun tak masuk dah. Rugilah, sayanglah. Itu tanda Allah dah benci. Bila Allah benci kat seseorang, bukan Allah panahkan dia peti, dah. Bukan Allah bagi dia berguling, kena tsunami ke apa, dah. Kadang-kadang ujian atau bala tu datang, dalamnya ada nikmat. Kadang-kadang Allah tengok contoh Allah timpakan tsunami pada Aceh. Tapi kesan dia, lepas Aceh tsunami, Aceh lah antara tempat negeri yang ada dalam Indonesia yang melaksanakan hudud, melaksanakan hukum Allah. Tempat lain tak buat, Aceh buat. Jadi ada nikmat di sebalik bala dia tu. Tapi bala yang sebenar-benar bala, memang tak ada nikmat langsung. Allah tak pedulikan dia. Allah sibukkan dia dengan keseronokan dunia sampai dia tak pernah fikir pasal akhirat. Itulah tuan-tuan bala yang sebenar-benar bala. Dan bala ni payah nak kesan. Kita ingat kita elok dah, kita ingat kita okey dah, rupanya kita sudah ditimpa bala tanpa kita sedar. Kita sibuk dengan kerja kita, daripada pagi sampai ke petang, sambung pula overtime malam. Kemudian Allah lambatkan pula gaji kita makin naik, pangkat kita makin naik. Kita pun kata sonoknya rezeki. Betul rezeki. Tapi mu tengok rezekimu tu membawa taat pada Allah atau makin jauh dengan Allah. Dulu belum gajimu naik, sebelum pangkatmu naik, datang juga masjid, nampak gak batang hidung. Tapi bila gaji dah naik, pangkat dah naik, batang hidung dah tak nampak kat masjid, adakah itu nikmat ataupun bala sebenarnya? Renunglah. Bila kita ni makin renggang dengan rumah Allah, makin jauh. Bila renggang dengan rumah Allah ni rahmat. Bila makin renggang dengan rumah Allah, bererti renggang dengan rahmat Allah. Bila makin jauh dah dengan rumah Allah, itu artinya jauh dengan rahmat Allah. Bila jauh dengan rahmat Allah, takkan nikmat tu. Maknanya itulah bala sebenarnya, tapi kita tak sedar. Jadi untuk menyedarkan tu, tak nak bagi hati kita mati, nak bagi hati kita hidup, iaitulah dengan ilmu. Sebab itulah para nabi hatinya tidak mati. Sebab para nabi itu Allah telah berikan padanya penuh dengan hikmah-hikmah ilmu dan keyakinan dan sebagainya. Sebab itulah kita tengok kalau ni masih lagi bersisa-sisa sambutan Maulidur Rasul, kita tengok Nabi lahir dalam keadaan ataupun sekeliling waktu tu dipanggil Arab Jahiliyah. Maknanya Arab yang tak senonoh waktu tu, zaman tu. Sampai riwayat menceritakan bahawa ada yang tawaf dalam keadaan bogel. Tawaf juga Kaabah tu zaman dulu, tapi tawaf merepek lah, dengan bogel, dengan minum arak sambil mabuk-mabuk tawaf. Maknanya macam tak ada tamadun, mau huru hara, tak ada adab-adab, semua tak ada, melingkup habis semua. Tiba-tiba Allah lahirkan Nabi dalam keadaan waktu tu di tempat macam tu.
Allah boleh buat Nabi dilahirkan tempat yang elok, tapi Allah sengaja Nabi dilahirkan di dalam keadaan yang keadaannya adabnya tak ada, agamanya tak ikut, dosanya banyak. Allah hidupkan di tengah-tengah tu Nabi. Kerana Allah nak tunjuk bila Nabi aku masukkan ke dalamnya ilmu, hatinya hidup, walaupun kelilingnya rosak, dia takkan merosakkan akan orang ini, Nabi ini. Kerana dalam hatinya itu hidup. Kenapa hatinya hidup? Kerana ada ilmu. Begitu juga. Jadi bila hadis ni kata ulama itu mewarisi Nabi, jadi ulama itulah mewarisi ilmu-ilmu yang Nabi ada. Bila ilmu tu Nabi ada, nak turun kepada ulama, ulama ni lah yang hati-hatinya itu hidup. Maka tugas ulama ni pula lah yang menghidupkan hati-hati orang yang mati ataupun yang belum hidup. Ni yang macam majlis ilmu kita buat ni untuk menghidupkan hati-hati kita, supaya biar hati kita hidup. Bila hati kita hidup, kita duduklah dalam kawasan yang macam-macam cacar merbah ke apa benda, banyak maksiat dan sebagainya, insya-Allah kita tak terikut dengan perkara-perkara yang salah tersebut. Sebab apa? Sebab hati kita hidup. Jadilah kita seperti ikan yang duduk di laut masin, kan? Jangan sampai hati kita mati, takut-takut kita jadi macam ikan masin. Hatinya habis, jadi terikut akan perkara-perkara yang merosakkan. Sikit lagi, dan telah maklum bahawasanya tiada ada martabat yang mulia itu di atas daripada martabat anbiya. Dan kata Syekh, tak adalah martabat yang lebih mulia daripada martabat Nabi. Tiba-tiba martabat Nabi itu mulia, ulama orang yang ada ilmu ni mewarisi martabat Nabi tu. Bukan jadi Nabi, maknanya mewarisi ilmu daripada Nabi yang martabatnya tinggi. Macam kita kak, kita dapat pen daripada Sultan. Pen tu pen biasa, kat kedai pun ada jual pen tu, tapi pen tu Sultan punya, Sultan bagi kat kita. Kita rasa macam mana nilai pen tu? Kita rasa nilainya sangat-sangat tinggi, tak sama taraf dah dengan nilai di kedai. Begitu jugalah bila ulama ni dia ambil ilmu ni daripada para nabi, maka ilmu ni bukan sebarangan ilmu. Kerana Nabi tu martabatnya tinggi, dapat ilmu daripada Nabi yang martabatnya tinggi, maka siapa yang dapat ni lah Allah angkat martabatnya menjadi tinggi. Walaupun tak setaraf Nabi, tapi makna kata tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok ulama-ulama semua Allah muliakan. Semua Allah muliakan. Tuan-tuan, saya ni bukanlah nak kata alim sangat pun tidak, nak kata sangat alim pun tidak sebenarnya. Kita pun bukan orang kenal ke apa, tak ada. Tapi bila kadang-kadang kita buat kerja agama ni, kita tengok macam-macam Allah beri. Kadang-kadang makan tu pun orang, kadang sehari, seminggu kadang-kadang duit saya tak keluar untuk beli makan. Semuanya ada je bahagian orang bagilah apalah. Jadi apa lagi kita takut bila mengaji agama? Kita nak hantar anak sekolah agama pun dah besar nanti nak jadi apa ni? Makan pun Allah tanggung, Allah jamin dah, percuma, duit tak keluar langsung. Ada seorang ustaz tu saya kenal, dia tunjuk kad minyak. Dia kata, ustaz, alhamdulillah kad ni ada seorang datuk bagi, mana kuliah dia pergi pakai kad ni free, tak payah bayar minyak, datuk tu tanggung dia. Allah tu nak tunjuk. Sebab tu ulama ni yang bekerja untuk ulama orang kaya. Menunjukkan ulama lagi kaya. Kerana apa? Orang kaya kemungkinan bahagian dunia sahaja dia ada, tapi ulama akhirat dia ada, dunia dia ada. Tu tinggi taraf ulama. Tapi kita tak nak jadikan anak keturunan kita sebahagian daripada ulama. Sibuk kita nak anak kita jadi saintis, jadi doktor, jadi peguam. Sebab kita sudah tertipu dengan dunia. Nampak? Tu memanglah ulama ni hidupnya tak mewah, bukan rumahnya besar, keretanya mewah-mewah, tak, tapi kehidupannya senang. Ada je rezeki bahagian dia, kan? Tu ada je bahagian. InsyaAllah Allah jamin. Jangan takutlah. Intan surullah yansurkum. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia balik. Dan demikian pula martabat orang yang mempusakai akan mereka itu. Jadi kalau martabat Nabi pun tinggi, begitu jugalah martabat orang yang mewarisi Nabi, kata dia. Kalau Nabi martabatnya dah tinggi, dah orang yang mewarisi ilmu Nabi tu
mestilah pun tinggi nilai martabat dia. Maka tiada martabat kemuliaan yang tinggi daripada martabat mereka itu. Jadi peringkat orang manusia biasa yang bukan Nabi, tak adalah martabat yang lebih tinggi melainkan martabat orang yang tinggi ilmunya. Lagi tinggi ilmunya, lagi tinggi kemuliaannya di sisi makhluk-makhluk Allah yang bukan daripada kalangan Nabi. Nabi memang kita tak boleh sampai, tapi kita-kita yang orang biasa ni paling tinggi sekali ialah ulama. Kenapa orang berebut nak jadi Perdana Menteri, tapi kenapa tak berebut nak jadi tok guru? Kenapa tak berebut nak jadi ulama? Sebab tak nampak habuan dunia. Tapi kalau jadi Perdana Menteri, macam-macam nak dunia ni. Tak apalah, nak kejar sangat dunia, ambillah dunia. Kerana dunia ni Allah akan hancurkan. Itu hikmah kenapa ditiup sangkakala sehingga bumi hancur. Allah nak tunjukkan kepada orang yang gila dunia, sibuk dengan dunia, inilah dunia yang kamu kejarkan sangat, akhirnya akan hancur berkecai, apa pun tak ada. Maka barulah rasa menyesal dan rasa rugi yang teramat sangat. Tapi kita yang sibuk kejar akhirat, bahagian amal, bahagian ilmu, bahagian pahala, ditiup sangkakala pahala kita tak hancur, amal kita tak hancur, malah dia akan beriringan dengan kita untuk bertemu dengan Allah nanti. Menjadi saksi. Tangan kaki kita jadi saksi atas amal-amal yang kita lakukan masa kat dunia dulu. Jadi amat beruntunglah orang yang menyibukkan dirinya dengan amal-amal akhirat. Walaupun di dunia mungkin tak sehebat mana, tapi ingat seperti mana pesanan saya di awal kuliah tadi, ingat barang yang mahal di dunia mahal di akhirat. Barang yang murah di dunia mahal di akhirat. Barang yang mahal di dunia murah di akhirat. Kalau kat dunia ni barang tu murah, akhirat nanti dia mahal. Tapi kalau kat dunia ni barang dia mahal, tengoklah akhirat esok murah, tak ada nilai apa pun. Jadi kita pilih, kita nak yang mahal akhirat atau nak yang murah akhirat. Kalau nak mahal akhirat, carilah barang-barang yang murah di dunia. So masuk barang murah tadi, ni lah barang-barang kerja agama ni yang orang tak lalu nak pandang sangat. Tapi kita ikut, kita join, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi kefahaman sedikit sebanyak kepada kita bersama, supaya dapat membimbing dalam kehidupan kita, supaya hidup kita tidaklah terlalu hanyut. Kalau hanyut sikit-sikit tu biasalah, hidup sebagai manusia biasa. Tapi bila kita dengar kuliah begini, tazkirah gini, sekurang-kurang dapat membentuk diri kita supaya taklah jadi teruk sangat, insya-Allah. Jadi sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan pada malam ni. Jadi macam biasa dekat luar sana ada sedikit barang perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi bolehlah tuan-tuan tengok dan niatlah membeli sambil menderma, insya-Allah. Jadi kita akan sambung kuliah kita pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.